الحمد لله القائل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ibrah dan Pengajaran Umat Palestin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkataan ibrah berasal daripada bahasa Arab, iaitu ibrah. Dari segi bahasa, ibrah bermaksud menyeberang dari satu tepi sungai ke tepi yang lain. Namun maksud ibrah yang dapat difahami adalah pengajaran dan pembelajaran, iaitu sesuatu perkara yang dapat diambil iktibar dalam urusan kehidupan sama ada dalam bentuk sejarah dan peristiwa yang telah berlaku. Tidak dinafikan dalam tadabbur setiap surah Al-Quran mempunyai ibrah yang boleh diambil pengajaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 3, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Muslimin sekalian, umum telah mengetahui konflik yang sedang berlaku di antara Palestin Israel telah lama berlarutan sehingga ke hari ini. Jika kita melihat kepada sejarah pencerobohan dan penjajahan Israel Zionis terhadap bumi dan rakyat Palestin sejak berpuluh tahun yang lalu, ianya akan mengambil masa berapa jam bagi menceritakan kekejaman dan ketidakadilan yang telah berlaku dalam tempoh tersebut terhadap rakyat Palestin. Namun dalam tempoh masa yang singkat ini, mimbar akan cuba menarik perhatian hadirin yang dirahmati Allah sekalian tentang kesan dan pengajaran yang boleh diperolehi oleh kita semua atas tragedi yang menimpa rakyat Palestin. Apa yang kita lihat pada peristiwa yang berlaku di Palestin amat menyedihkan dan begitu tragis, dengan jumlah kematian yang telah melebihi angka 12,000 dan jumlah kemusnahan harta benda yang meningkat saban hari. Peperangan di Palestin telah mengakibatkan kesengsaraan dan kerugian besar dalam bentuk kehilangan nyawa, kecederaan, kemusnahan harta benda, kerosakan infrastruktur dan kehancuran ekonomi rakyat Palestin, malahan terjejasnya ekonomi di seluruh dunia. Pembunuhan dan pencerobohan berterusan oleh Zionis Israel ini telah memberikan impak dan trauma berpanjangan kepada rakyat Palestin, terutama kepada anak-anak kecil yang belum mengenali erti kehidupan. Sejak akhir-akhir ini, Zionis Israel telah bertindak dengan lebih biadab dan ganas apabila beberapa buah negara di Timur Tengah tidak mengutuk kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Palestin dan seolah-olah mengiktiraf kewujudan mereka. Secara tidak langsung, ia memberi kekuatan baharu untuk Israel terus menjajah dan menjarah bumi Palestin dengan penuh kekejaman dan kerakusan.
sebagai umat Islam. Kita perlu meyakini segala yang berlaku berada di atas aturan Allah supaya menjadi ujian kepada orang-orang beriman. Ini selari dengan surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin sekalian, berat mata memandang, berat lagi mahu memikul. Betapa besarnya ujian yang menimpa umat Palestin sukar untuk digambarkan. Penduduk Palestin telah lama hidup di bawah pendudukan Israel. Sepanjang kehidupan mereka, rakyat Palestin telah ditindas dan dizalimi dalam banyak aspek kehidupan seperti kebebasan mereka untuk bergerak, hak untuk mencari rezeki, hak memiliki tanah dan rumah, rampasan dan pemusnahan harta serta penempatan haram oleh Israel di bumi Palestin, khususnya di tebing barat dan Gaza, telah berlaku secara sistematik dan terancang. Namun begitu, dalam menyelami konflik tersebut, terdapat ibrah dan pengajaran kepada umat Islam dan untuk melihat perkara tersebut dengan mendalam dan memahami hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Berikut beberapa ibrah dan pengajaran yang dapat diambil daripada konflik yang berlaku di Palestin. Pertama, ibrah dan pengajaran utama atas pencerobohan yang berlaku di bumi Palestin ini adalah betapa perlunya umat Islam bersatu padu, bekerjasama, bermuafakat dan saling membantu antara satu sama lain, kerana perpaduan itu membawa kekuatan, kemajuan dan keberkatan kepada umat Islam. Islam melarang umatnya dari berpecah belah, bersengketa, berseteru, kerana ia akan mengakibatkan kehancuran kepada sesuatu tamadun serta hilangnya jati diri umat Islam. Umat Islam perlu membina kekuatan untuk bersaing dari sudut fizikal, rohani, kemahiran, kekuatan ketenteraan, ekonomi termasuk aspek sains dan penciptaan teknologi moden. Kesemua ini perlu dilakukan supaya umat Islam mempunyai kekuatan, maruah, harga diri dan kehormatan, dan dihormati kawan dan lawan tanpa bergantung kepada dunia barat. Kesemua ini dapat dilaksanakan jika umat Islam bersatu padu dan berpegang teguh kepada agama Allah dalam menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah dulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa bertawakal dan jangan sesekali berputus asa dari rahmat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Antara ibrah pengajaran besar yang dapat dicontohi daripada tragedi yang menimpa rakyat Palestin adalah sikap mereka yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan negara serta hidup mereka kepada Allah. Meskipun menghadapi dugaan yang maha hebat di dunia ini, rakyat Palestin terus tabah dan cekal berjuang dan mempertahankan tanah air dan keluarga mereka, dan dalam masa yang sama berserah kepada Allah sepenuhnya untuk menentukan masa depan mereka.
mereka. Mereka berhak mendapat keadilan dan hidup bebas di tanah air sendiri. Begitu juga dengan kesatuan ukhuwah yang utuh dipamerkan oleh umat Palestin. Meskipun terdapat perbezaan politik dalam kalangan rakyat Palestin, penindasan yang berterusan terhadap mereka menjadikan umat Palestin cekal, tabah dan terus bangkit melawan ketidakadilan yang mereka alami. Kita, rakyat Malaysia, perlu bersyukur atas keamanan yang kita kecapi di negara ini selama ini. Seperti rakyat di negara-negara lain, rakyat Palestin juga mempunyai keinginan kepada keamanan dan mengimpikan sebuah negara yang berdaulat. Keinginan ini menjadi sumber motivasi kepada umat Palestin untuk terus nekat berjuang bagi mendapatkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Keempat, ketahanan dan kekuatan rohani rakyat Palestin menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tentangan dan kesulitan dalam menghadapi kemarahan serangan musuh yang bertali arus. Berbekalkan kekuatan dan semangat, umat Palestin terus istiqamah dan kekal berjuang meskipun berada dalam keadaan yang sangat sukar, tanpa makanan dan minuman. Jauh sekali kemudahan asas yang lain. Merupakan pengajaran yang dapat memotivasikan ketahanan umat Islam. Ketahanan ini memerlukan keimanan yang tinggi, kepercayaan kepada kekuasaan Allah, kesabaran, daya ketahanan jiwa dan mental yang kuat dan kesungguhan berjuang di jalan Allah. Tanpa kesungguhan, kekuatan jiwa dan mental umat Palestin mungkin tidak mampu bertahan dan mencapai kejayaan. Kelima, di samping itu sokongan dan solidariti semua pihak terhadap isu kemanusiaan membuka mata dunia untuk melihat kebenaran. Konflik ini telah menarik perhatian pemimpin dan masyarakat dunia dari pelbagai negara dunia untuk menentang kezaliman. Sokongan negara barat, sokongan dunia barat terhadap Israel menggambarkan sikap double standard kepada hak-hak kemanusiaan yang sering diperkatakan oleh mereka. Oleh itu, umat Islam perlu berhati-hati dengan falsafah perjuangan hak kemanusiaan yang digembar-gemburkan oleh dunia barat, agar tidak terperangkap dengan dakwah dan perancangan yang meminggirkan hak rakyat Palestin. Lebih mendukacitakan apabila ramai dalam kalangan orang Islam yang terpesona dan tertawan dengan falsafah hak asasi manusia barat yang mengelirukan umat. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sebagai orang yang beriman, marilah kita mengambil tanggungjawab untuk bersama menghulurkan bantuan dan sumbangan material dan spiritual seperti tenaga, idea, wang ringgit serta doa yang berterusan dengan harapan Allah memakbulkan doa kita agar di suatu ketika nanti rakyat Palestin akan mengecapi kemenangan dan kemerdekaan dari cengkaman Zionis Israel. Sekecil mana sekalipun sumbangan dan doa kita pasti akan dapat menyuntik semangat kepada rakyat Palestin untuk terus berjuang, menegakkan kebenaran dan mempertahankan negara mereka. Kemenangan bagi umat Islam ini pasti dan kerugian bagi orang-orang zalim juga pasti. Cuma Allah sahaja mengetahui bilakah semua ini akan berlaku. Sesungguhnya sehubungan dengan itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk satu, terus kekal istiqamah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar memohon agar rakyat Palestin dikurniakan ketabahan, kesabaran dan kekuatan rohani bagi memperjuangkan tanah air mereka dari cengkaman kezaliman Zionis Israel. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur akhaka zaliman aw mazluma." Bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini kita sedia maklum bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membantu orang yang ditindas dan dizalimi. Menyebarluaskan berita kekejaman Zionis Israel di media sosial dan menentang dakwah dan berita palsu yang disebarkan oleh media-media pro-Israel yang menyembunyikan kebenaran yang sebenar.
Ini kerana propaganda yang dimainkan oleh Zionis Israel menggambarkan seolah-olah mereka lah yang menjadi mangsa kezaliman. Sebagai umat Islam, kebenaran dan keadilan ini perlu diketengahkan dan kebenaran inilah yang akan akhirnya diraih mengalahkan kebatilan. Sebagai umat Islam, kita perlu meyakini bahawa janji-janji Allah dalam Al-Quran, bahawa orang-orang yang zalim dan menentang kebenaran akan gagal jua akhirnya. Ketiga, membaca kunut nazilah pada setiap solat fardu kerana ia merupakan syariat Allah, bahkan ia syiar kesatuan ukhuwah Islam. Jika kita bersimpati dengan saudara seiman yang dizalimi, bantulah mereka. Jarak bukannya penghalang untuk menghulurkan bantuan. Meskipun terhalang, tiada siapa yang mampu menghalang senjata doa umat Islam, bahkan syariat Allah ini kekal utuh sepanjang zaman. Ianya sangat penting bagi kita yang bakal menjadi warga akhir zaman. Masa depan bakal menyaksikan tribulasi dan tragedi akan bertimpa-timpa menimpa umat Islam. Ini bukan andaian atau ramalan, bahkan realiti yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, masa semakin cepat, amal semakin berkurangan, bakhil semakin melampau, dan al-haraj semakin menjadi-jadi. Sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Pembunuhan. Riwayat Al-Bukhari. Begitu juga kebimbangan perlu dirasakan kerana terdapat kemungkinan peperangan boleh merebak ke negara-negara berdekatan. Ini mengundang peperangan yang lebih besar dan meluas. Kesannya kebencian sesama manusia akan berkembang dan sukar dibendung akibat daripada perbezaan ideologi pemikiran dan pemahaman masing-masing pada masa akan datang. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antaranya ialah: 1. Umat Islam hendaklah bersabar dan bermunajat kepada Allah dalam setiap ujian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita hendaklah sedar bahawa rakyat Palestin telah lama hidup di bawah pendudukan Israel. Mereka ditindas dan dizalimi dalam banyak aspek kehidupan seperti kebebasan bergerak, mencari rezeki, hak memiliki tanah dan rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan, yakni semasa berjuang, selain daripada berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pemberian kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum kafir. Surah Ali Imran 147. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.